Al-Alimul Hakim, Rabbi Asir wa Ta'asir, Rabbi Tamim bi Khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengurusi masjid dan AJK Masjid Surau Masjid Karya Panco. Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Dan kita akan bercerita sedikit sebanyak mengenai COVID dan new normal lah. COVID dan new normal. Saya ada sedikit presentation untuk para sahabat dapat melihat bersama mengenai COVID. COVID lahirnya COVID-19 adalah penghujung tahun 2019. Tapi COVID bukanlah satu kuman yang baru. COVID dah ada lama dah pun. Ya, macam kita kata manusia dah lama dah pun. Perak man, Keluang man, Niah man, banyak lama dah pun manusia ada. Jadi sama juga bila kita bercakap mengenai COVID. Cuma bila berlakunya COVID pada tahun 2019, ada sedikit kita panggil polemik yang besar ataupun kesan yang agak besar apabila kita bercakap mengenai COVID 2019. Itu yang kita nak kena kenal sikit COVID. Walaupun dah almost setahun COVID bersama kita, saya rasa ramai lagi yang tak mengenali COVID dan tak memahami apa benda lah COVID ni. COVID sampai takut kan? Sampai bermacam-macam pandangan dan pendekatan kita dari segi agama, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, semuanya berubah. Jadi hari ini saya nak cerita sedikit sebanyak mengenai apa itu COVID dan new normal. Paling penting untuk kita faham pasal panjang lagi perjalanan kita dengan COVID. Tapi panjang lagi laptop ni untuk dijalankan. Sebenarnya kan. Jadi salam Maulidur Rasul kepada semua sahabat. Apa yang kita nak bercerita mengenai COVID ni, sebenarnya COVID ni tuan-tuan, nama dia, kita kenal COVID dengan nama Coronaviridae. Itu nama dia. Macam kita lah manusia, Homo sapien. So nama COVID Coronaviridae. Sebelum jadi manusia kita ada Coronaviridae, macam tu lah. Homo sapien untuk manusia, untuk coronavirus nama dia Coronaviridae. So bila kita bercakap mengenai Coronaviridae ni, macam manusia juga, dia berubah mengikut zaman. So sama dengan coronavirus, dia berubah pada tahun-tahun berikutnya, dia akan follow berubah dan berubah dan berubah. Cumanya dalam segi COVID itu sendiri, dia tak sibuk nak kacau manusia, dia sibuk kacau haiwan. Tapi bila kita sebut antara dua makhluk, manusia dan COVID, apakah dua makhluk ni? Jadi dua-dua kita sebagai Muslim kena memahami satu benda bahawa semuanya adalah makhluk Allah. Paling penting itikad kita sebagai Muslim lah. Sebagai doktor Muslim pun, orang cakap kat saya, doktor macam mana, takut ke tidak? Makhluk Allah. COVID tetap makhluk Allah. Ada ke COVID makhluk orang? Tak ada. Kan? Kadang-kadang kita kat situ yang jadi masalah kat kita apabila kita merasakan COVID tu bukan makhluk Allah. Jadi kita akan go through dekat saya punya slide. Kenapa kita risau? Kita akan bercerita mengenai COVID as a whole. Dah ready dah slide ni. Pasal hari Jumaat Allah para khatib akan khutbah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu, lupa pula apa? Surah Az-Zariyat. Alah, dah ingat tu. Baca tak ingat, nampak ramai tak ingat terus. Masya-Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Imam khatib selalu baca dalam khutbah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk menyembahkan datu. Dan itu jin dan manusia, tapi Allah sebut dekat dalam Quran, semua dekat muka bumi ni bersujud dengan dia. Tak terlepaslah COVID pun. So bila kita sebut mengenai makhluk halus, makhluk halus, kuman-kuman, kita ada 3 grup yang besar. Pertama, virus. Kedua, bakteria. Ketiga, antara dua. Antara dua ini yang kita kata orang bunian lah. Jin dan manusia tengah-tengah.
So orang bunian. So itu grup dia dan juga kulat, fungus. Dalam struktur kuman-kuman yang boleh buat jangkitan pada manusia, itulah dia. Virus, bakteria, antara virus dan bakteria adik-beradik, kemudiannya kulat. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dia bagi benda halus je. Halus je, nama dia coronavirus pun kita takut dah. Kan? Jadi macam mana Allah sebut dalam Quran, Namrud dibunuh oleh nyamuk, sama lah. So bukan setakat COVID je, banyak benda lain boleh kacau manusia ni. Jadi bila kita bercakap mengenai COVID, pertama sekali bila COVID yang mula-mula timbul idea ataupun timbulnya COVID adalah pada tahun 2002-2003, yang mana bermula SARS di China, di Guangzhou. Semua orang tahu, masyarakat China, bukan China di sini, China adalah masyarakat yang semua kat muka bumi ni dimakan. Betul? Semua benda dimakan. Asal boleh makan, dia makan. Jadi di China asalnya COVID adalah daripada kelawar. Itu SARS. Akan tetapi COVID semasa COVID SARS, kematian hanya 10% dan tidak berjaya merebak antara manusia dan manusia. Kemudian pada tahun 2009-2010 lahirnya MERS. MERS-CoV, unta dengan manusia. Unta dengan manusia di Jeddah. So kalau para sahabat dari kawan-kawan yang so-called pro konspirasi mengatakan ini agenda tu, ini agenda ni, COVID menunjukkan percubaan dia. Kan percubaan dia. So bila kita bercakap mengenai COVID itu sendiri, dia dah buktikan, dia cuba untuk menjangkiti manusia sejak daripada tahun 2000 sebelum ni, sejak teknologi telah diketahui, sejak pada tahun SARS 2002 dan kemudiannya 2010-11, kemudiannya sekarang. Okey, tapi pasal topik hari ini berketepatan dengan Maulidur Rasul. Pasal tu saya cerita sikitlah new normal itu sunnah. Jadi kita akan cover 3 topik sikit. Macam mana Allah sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ikutlah. Ikut Nabi sekarang ni kita ni. Maulidur Rasul ikut Nabi. Okey? So kita tengok macam mana COVID ni bergerak. Okey, ni COVID. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide tu, COVID. COVID ni tuan-tuan, macam kita kata manusia secara amnya sama je sikap dia. Gelojoh, kuat makan, tidur. Manusia. COVID pun sama. Cuma COVID menunjukkan sikap yang tetap. Sikap dia tetap. Bayang saya cakap tadi MERS-CoV, alamak, semuncul ni. Pada tahun 2012, SARS tahun 2003 dan COVID-19 2019, sikap dia sama. Dia hanya masuk ikut 3 pintu. Hidung, mulut, mata. Dia tak sibuk pun masuk ikut tangan, tak sibuk pun masuk ikut darah, tak sibuk pun masuk ikut air. Dia sama. So manusia berubah sikit. Manusia boleh naik kereta, naik bas, LRT. Ini tak. Dia ikut sama. Sepanjang series dia dikenali, COVID hanya merangkiti manusia dengan 3 jalan. Walaupun dia MERS-CoV, walaupun dia SARS, walaupun dia COVID-19. So bila kita tengok SARS sebagai contoh, SARS kematian 10%. Maksudnya kalau dalam bilik ni ada masjid ni ada 100 orang, 10% akan mati kalau kena COVID. Kalau MERS-CoV ataupun yang unta, yang mana Saudi tak menggalakkan kita melawat ladang unta, walaupun orang Malaysia sibuk sekali pergi ladang unta, pasal kita jarang tengok unta, pergi umrah tengok unta. Antara pakej umrah adalah melawat ladang unta kan. So kematian yang disebabkan oleh MERS-CoV 34%. Maksudnya kalau 100, 30 mati. Itu MERS-CoV. Itu MERS-CoV. Ini tapi dua ni tak dapat menjangkiti manusia dengan jaya. Haiwan kepada manusia dia berjaya. Pasal coronavirus bukan manusia punya virus.
Dia virus yang hanya menjangkiti asalnya haiwan, kucing, anjing, kelawar. Tapi bila kita tengok mengenai COVID punya kematian yang disebabkan COVID hanya 4.1%. Maksudnya kalau 100 orang, 4 je yang mati. Sikit je pun. Kan? Kalau sikit je pun. 104 je mati. Okey, bila kita tengok pula bawah lagi, by umur. Ini penting untuk kita cakap. Kalau by umur 0 sampai 30 tahun sebenarnya tak ada apa-apa berlaku. Ada batuk semua sikit-sikit lah. Walaupun nanti tuan-tuan mesti tanya, kat Sabah ada mati baby doktor? Itu kita ulas kemudian. Okey, tapi kalau kita kata antara 0 sehingga 30 tahun, kebanyakannya tidak mempunyai apa-apa masalah. Akan tetapi bila masuk je umur 30 ke atas, dia akan tunjuk mula tunjuk komplikasi. 30, 40, 50, 60 macam masjid ni, jemaah di Malaysia, masjid Malaysia, kebanyakannya pensioner, 55 ke atas, remaja tak nampak pun, contoh. Jadi, yang tinggal, bila kita lihat yang begitu, automatically, sahabat-sahabat atau para jemaah masjid yang berusia 40 ke atas atau pension, majority mempunyai at least satu package penyakit. Betul? Paling kurang ada satu. Macam saya hari ni saya kena gout. Kena go out pula hari ni. Tiba-tiba pula kena, tak pernah kena kan. Jadi bila kita sebut mengenai series COVID yang menyebabkan kerisauan, komplikasi dan kematian apabila seseorang itu mempunyai penyakit-penyakit bersama dengan dia. Contoh, penyakit jantung atau kardiovaskular. Kedua, kencing manis. Ketiga, chronic respiratory disease. Maksudnya apa? Geng-geng yang smokers. Yang smokers daripada muda sampai ke pencen, lepas tu dah mula mengah. Contohnya. So, terdedah juga. Darah tinggi, hypertension pun boleh. Kanser. Kan hanya 0.9 sahaja yang tidak mempunyai apa-apa masalah. Tapi tetap 0.9% yang masih lagi menunjukkan masalah mungkin berkaitan dengan umur itu sendiri. Dan by apa kita panggil jantina, orang lelaki lebih banyak dijangkiti berbanding dengan orang perempuan. Pasal kenapa? Orang lelaki lagi banyak merayau daripada orang perempuan. Betul lah kan? Orang perempuan banyaknya suri rumah lagi. Walaupun kita kata kat KL banyak orang perempuan bekerja, masih lagi orang perempuan ramai di rumah berbanding dengan orang lelaki. Seperti saya kata tadi, transmission dia, walaupun kita kata dulu sampai sekarang, ini sikap dia. Yang tuan-tuan kena faham, sikap ni penting. Dia bergerak melalui droplets udara. Droplets, bukan airborne. Droplets tu masuk apa? Keluar. Atau bila cakap bersembuh, keluar. Kan? Para jemaah yang kadang-kadang yang pension gigi dah tak ada, tersembuh, keluar. Itu. Atau bersin, keluar. Okey? Dan dia mesti bersentuh. Dan menjangkiti macam saya kata, 3 je jalan dia. Mata, hidung, mulut. Itu je. Jangan complicated dah. Kita kena bercakap dengan ilmu. Masa awal-awal kita tak kenal coronavirus ni, mungkin agresif, mungkin tak agresif. Sekarang ni dah setahun berlalu, coronavirus PL dia sama. Maksudnya betul lah apa yang Allah cakap, semuanya sujud dan ikut cakap dia. Tak ada dia nak extend dia ikut ni je. Tak ada rasa nak ikut kaki ke, tak ada. Ikut air dalam toilet, tak ada. Ini coronavirus. Dan itu gambar yang masa mula di Wuhan. Dan bila dia dijangkiti, dan favorite coronavirus menjangkiti melalui saluran pernafasan. 3 ni berkait dengan saluran pernafasan. Mata kita ni ada kelenjar bersentuh dengan hidung. Ni, kelenjar air mata ni, dia satu track ni. Masih lagi satu track. So 3 ni. So bila kita kata hidung ni, hidung saluran pernafasan.
tekak ataupun mulut ni masih lagi saluran pernafasan. So favorite dia adalah saluran pernafasan. Dia walaupun kita kata daripada side sini kita ada saluran pernafasan dan saluran pemakanan, dia tetap pergi saluran pernafasan. Dia tahu jalan dia. Tak ada dia orang Negeri Sembilan nak balik ke Kelantan balik Negeri Sembilan. Tak ada. Impossible. Orang nak balik rantau je lah. Tak ada nak pergi pusing dulu ke KL patah balik rantau. Tak ada. So coronavirus sama. Tempat kerja dia paru-paru. Itu tempat kerja dia. So jalan dia atas ke bawah. So bila dia lalu dalam pernafasan, simptoms dia yang boleh dia tunjukkan adalah demam. Masuk ke bawah sikit dia batuk. Masuk ke arah tekak dia sakit tekak. Masuk ke paru-paru terus sakit dada atau tak boleh bernafas. Cuma bila dalam keadaan dia dah cross border, macam contoh badan dah terlalu lemah, dia dah masuk dalam satu keadaan yang kita panggil viremia. Maksudnya apa? Virus dah cross, dah lepas daripada paru-paru, masuk dalam darah, berenang sesuka hati dalam darah. Masa tu baru bawah pinggang terlibat, jantung terlibat, otak terlibat, datanglah multi organ failure. Especially pada orang-orang veteran atau yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Dan bahawa askar dalam badan rupanya macam atuk tu juga. Macam dia nak perang. Kan? Simple je. Askar Melayu umur 25 tahun dengan askar Melayu umur 80 tahun. Macam itulah keadaan dia. Jadi automatically you tak boleh nak handle jangkitan. Tak boleh nak handle jangkitan tu sendiri. Macam saya kata tadi. So bila kita kata kita sebagai Muslim, walaupun orang cakap sains, Muslim, sains dan Islam, orang cakap perubatan moden tak selari dengan sains, itu memang satu fakta yang sangat-sangat salah. Allah sebut dengan jelas, dan segala kat muka bumi ni, semuanya hak milik dia, tunduk dan menurut, sukarela dan terpaksa. Allah sebut dengan jelas dah. So kita macam ni kita nak kata, bukan kot, orang ni cipta kot, orang ni cipta kot. Impossible. Singa di hutan boleh dijinakkan, betul? Gajah di hutan boleh dijinakkan, tapi sikap buas tetap sikap buas singa dan gajah. Kalau tak kenal tuan dia, dia tetap faham. Tak ada dia kata jumpa Dr. Zakrul, dia jilat-jilat pasal dia orang Tuan Haji punya contoh. Tak ada. Pada Tuan Haji dia lembut, tapi pada kita dia faham. Sama. So bila kita sebut mengenai coronavirus, boleh tak dicipta bertentangan dengan apa yang Allah sebut? Al-Khaliq Allah. Nak ambil untuk jinak mungkin boleh. Macam contoh, kita nak jadikanlah, tukarlah katakan pro konspirasi selalu cakap dijinakkan ataupun dicipta oleh agenda Yahudi. Tak boleh, bertentangan dengan Allah. Allah sebut dalam Quran suruh paksa cipta unta, cipta lalat dalam Quran. Tak boleh. Memang bukan urusan manusia untuk mencipta. Mengubah genetik boleh. Itu ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Nak jadi contoh yang paling jelas lah, rimau di hutan dijinakkan. Boleh je lah kalau nak buat. Tapi complicated sangat untuk kita berfikir. Pasal sofa yang kita tahu dia hanya merebak dengan 3 cara pun. Kalau kita nak genetic engineer, baik kita buat dia complicated lagi. Masuk ikut kulit, tembus ikut kulit, masuk ikut telinga. Kalau nak bunuh orang betul-betul lah. Alang-alang nak buat betul-betul. Nak buat genetic engineering bukannya senang. Kan? So, yang paling penting untuk kita faham, bila kita faham ini dan kita faham, since daripada dulu sampai sekarang macam saya kata, dia hanya boleh dimerebakkan dengan batuk, bersin, kontak dan mengusik mana yang tercemar. Ini penting untuk tuan-tuan faham, umat Islam faham. Pasal umat Islam kita dah setahun berlalu, almost setahun, kita duk sibuk, staff tak rapat. Staff tak rapat. Bila nak lockdown je, masjid jadi mangsa dulu. Kita kena nak lockdown je, masjid jadi mangsa dulu. Jadi adakah kita nak proaktif macam mana? So kita kena faham dulu supaya kita boleh berhujah supaya macam mana kita nak gerak. Pasal umat Islam dia kena sasa kehadapan. Kalau tak kita komplain, tak apa kita memahami. Okey, ni hari ni data. Setakat ni ini semalam punya data tau. Semalam punya data 30,000 Malaysia, 640.
Total worldwide 45 juta. 45 juta. Kematian Malaysia 246. Total kematian dunia 1.2 juta. Sikit ke banyak? Sikit je lah. Population Malaysia 32 juta. Baru 30 ribu kena. Kata panjang baru 30 kena. Meninggal pun 246. Dunia 7 billion. Kena baru 45 juta. Yang mati baru 1.18. Very small percentage. Ini adalah figures kalau you all tengok. Sikit je, apa nak risau? Betul tak? Apa nak risau? Sikit je. Bukan itu yang isu yang kita nak cerita. Hari ini punya kes terbaru setakat pukul 12 Malaysia 799. ICU 90. Okey, kalau kita ambil numbers begitu, kita rasa banyaknya 799. Tak, you kena analyse betul-betul. Adakah dia sebenarnya, pasal tu bila Kementerian Kesihatan menetapkan clusters supaya dia tahu mana kawasan yang terlibat. Paknya ambil kesempatan atas data kita tolak tepi. Kita cerita mengenai fakta je kat sini. Contoh, kluster penjara. Macam kita di Senawang, kluster As-Sofi. Contoh kan, kluster As-Sofi. Maksudnya kenapa Pancur nak terlibat? Kenapa orang Pancur dan orang Lavender nak risau? Pasal yang terlibat hanya pelajar-pelajar As-Sofa. Pelajar-pelajar As-Sofa. Tak terlibat pun orang lain. Dan dia orang terduduk dalam tu, terkurung dalam tu. Tak ada pun dia orang keluar pergi Giant. Kecuali kalau budak-budak tu keluar lah. Tapi setakat ni kita tahu dia tak keluar. Jarang kita tahu dia orang keluar pun. So kebanyakannya dia orang stay dekat dalam tu, dia orang duduk dalam tu. Kenapa kita dekat Pancur ataupun dekat Paroi, dekat Lavender risau? Pasal kluster Senawang bermula daripada As-Sofi. Semua orang tahu pelajar-pelajar As-Sofa duduk dalam tu. Tak ada keluar. Walaupun dari segi numbers 100 lebih. Tapi dia orang tak keluar. So kita tak perlulah rasa alamak, masjid perlu ditutup pula, contoh, sebagai contoh. Ni penting, pasal bila kita kerajaan menamakan clusters, supaya kita memahami, supaya kita tak panik. Masa tahun permulaan COVID, kita memang tak patut panik. Kita patut panik. Kenapa? Pasal kita tak kenal. Kita tak tahu sikap dia. Kita tahu lahirnya coronavirus yang baru. Tapi kita tak tahu PL dia berubah atau tidak. Kita tahu dia garang, dia boleh berjangkit cepat. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan dia pada masa tu. Sekarang ni kita dah tahu dah. Kita tahu dia senang merebak. Kita tahu dia merebak antara manusia dan manusia mengikut 3 jalan. Kita tahu 80% tidak mempunyai simptom. Maksudnya dalam masjid ni kalau 100 orang, 80 tak ada simptom. 20 yang ada simptom. Dalam 20 yang ada simptom, 1% mati. Contoh. Jadi itu yang paling penting. So bila kita lihat data ni, ini data sekadar hari ini, kita tengok yang paling penting kita nak highlight adalah itu 90 katil ICU. Ini yang paling penting. Bila CDC atau KKM, negara-negara yang cerita pasal COVID, dia bukan risau pasal kita semua kena COVID, tidak. Dia risau kalau semua kena COVID serentak. Pasal kalau semua COVID serentak, ICU katil Negeri Sembilan ada berapa banyak katil? Negeri Sembilan dia cakap. Negeri Sembilan, tak keluar Negeri Sembilan. GH, Pilah, PD. Kalau kata KKM punya lah, majoriti orang kita lah yang boleh pergi. GH, Pilah dan Port Dickson yang ada ICU. Masyarakat Negeri Sembilan ada berapa orang? Berapa juta? 2 juta. 2 juta masyarakat Negeri Sembilan. Kalau kena at one point terus meletup 2 juta, tak adalah 2 juta, kita kata 80% kena. 80% kena, maksudnya 1.6 juta terkena pada satu masa serentak. 20% menunjukkan simptoms. Daripada 1.6 juta, dah berapa? Dah 320,000. 320,000, kata 10% je perlu ICU. Takkan collapse? Macam mana nak masuk ward? Itu urusan yang sebenar. Bila kerajaan menetapkan bahawa ini yang kita kena buat, lockdown ke apa benda, supaya semua orang akan kena, itu pasti. Semua orang kena, tapi kami tak nak you all kena serentak. Itu je. Kena perlahan, sikit-sikit supaya kita boleh handle. Itu yang paling penting. So dalam keadaan sekarang, macam contoh kita tengok sekarang, di Sabah sebagai contoh, sama juga. Yang ada hospital yang ada ICU, Tawau,
Kota Kinabalu dan Sandakan. Pasal tu mobilization team tu berlaku. Pasal kepakaran. Macam katakan orang Federal Raja Lias kena, perlu ICU. Jenuh, jempol tak ada ICU tuan-tuan. Tolak ke Pilah ada berapa katil je? 10 katil. Penuh. Tolak ke GH ada berapa? 20 katil. Kesudahannya Sadaqallahul Azim. So, ini penting, nampak tak? Orang dalam geng, dalam social media, orang menyatakan perbezaan, alah sama je denggi dengan COVID. Saya tunjuk denggi punya data. Denggi punya data dalam keadaan sekarang ni, Malaysia punya data 2020 sampai Jun. Memang denggi punya data lagi banyak pada COVID pun. Denggi lagi banyak pun. Tapi denggi kita nampak nyamuk tu. Kita boleh nampak, oh pancur ada denggi, sembuh. Itu pun orang-orang kita tak bagi kerjasama. Betul? Denggi lagi menakutkan. Memang denggi lagi banyak kematian bila melibatkan denggi dan COVID. Itu pun orang kita tak ambil cakna, tak ambil berat. Tapi denggi kita boleh ambil intervention pasal kita nampak nyamuk tu datang. Berbanding dengan COVID, kita pergi speedmart tak tahu siapa yang ada. Urusan kita tak nak orang kena masa serentak. Jadi bila you tak boleh compare denggi dan COVID, dua benda yang totally berbeza. Denggi merebak melalui nyamuk. You settlekan nyamuk, you settle masalah. You ambil, tapi denggi ni saya sentiasa kata, dia masalah kejiranan. Selagi umat Malaysia ataupun umat manusia ni dah mula meninggalkan semangat kejiranan, tidak memperdulikan kejiranan, denggi pun akan terus ada. So, COVID, Allah Ta'ala hantar mesej senang je, lockdown. Lockdown, bersihkan rumah. Pasal tak ada kerja, bersihkan rumah, bersihkan pokok orchid, bersihkan semua, bersihkan akuarium. Kesudahannya denggi pun berkurang. Tapi bila dah lewa sekarang ni, denggi naik balik. Sebenarnya Negeri Sembilan punya denggi dah naik dah. Tapi pasal COVID lebih menghantui. Jadi melibatkan orang terlupa mengenai denggi. Ada juga orang menyamakan coronavirus dan influenza. Nama pun lain tuan-tuan. Macam mana boleh sama? Coronavirus dan influenza, influenza datang dengan season, dengan musim. Okey? Macam contoh, sekarang ni patutnya musim influenza dah. Tapi kerana adanya COVID, semua tuan-tuan pakai mask, influenza tak muncul. Kerana apa? Dia melalui proses yang sama. Proses kerja dia sama. Dia tetap melalui hidung dan mulut. Influenza season. Sekarang memang musim influenza. Bulan 10, 11 masuk tengkujuh, musim influenza. Sampai lebih kurang bulan 2. Dan influenza datang dengan 4 jenis A, B, C, D. Dia ada rank dia 4 A, B, C. Influenza A, influenza B, influenza C. Dan influenza A yang paling garang. Dan influenza A memang lagi banyak membunuh dari segi numbers. Tapi berbeza dengan COVID. Tapi dalam segi SARS, COVID dia hanya satu jenis sahaja. Nama dia SARS je lah. COVID-19 coronavirus sajalah. So dia tak ada dia adik-adik yang lain. Berubah mungkin. So kita tengok ini data di US. Data di US menunjukkan COVID sampai bulan Mei, kes dia jangkit 1 juta, 1.1 juta. Kematian dia 68,000. Influenza pada period yang lebih kurang sama menjangkiti 44 juta. Kematian sama, 61,000. Nampak tak beza? Mana lagi garang? Kalau tengok data ni, garang lagi COVID. Garang lagi COVID. Cuma kita rawat apa yang kita tahu. Kita ambil data dari segi apa yang kita tahu. So, bila segi influenza, sesiapa yang menyamakan COVID dan influenza, dua benda yang berbeza. Memang pintu masuk sama. Bila pintu masuk sama, hidung dan mulut, pasal badan manusia tu statik. Tak ada dah hari ni kita berubah kulit hari ni ada bulu sikit, besok bulu lebih, lusa rasa-rasa nak bulu lebih kurang, tak ada. Badan manusia bertindak dengan cara yang sama. Mana-mana virus atau bakteria atau kulat ataupun apa benda yang masuk ikut hidung kita pasti akan rasa tak selesa, sama ada block nose ataupun keluar air hingus
Itu sistem yang badan kita tetapkan untuk kita flushing. Masuk dalam sikit, kita rasa tak selesa. Masuk dalam lagi, kita rasa sakit tekak. Badan kita mesti, askar-askar sepanjang jalan ni akan berperang untuk menghasilkan tindak balas untuk clearing. Wa ima nama dia apa pun virus tu. Wa ima nama dia coronavirus, influenza, rhinovirus, Coxsackie virus, adenovirus, semua para influenza virus, banyak virus-virus ni tetap menunjukkan PL yang sama. So bila para sahabat dekat luar sana kata, alah, COVID sama je dengan influenza, salah. Badan kita bertindak dengan cara yang very systematic. Kalau askar Melayu dia bunuh komunis, dia bunuh semua askar yang cross over border. Dia tak peduli pun itu komunis tak komunis. Sama, sistem badan kita at defense sama. You cross border, kita lawan. Itu pasal bila tengok, pertama sekali demam adalah simptom yang utama. Demam mesti menunjukkan jangkitan. Okey, jadi sama ada dia sama atau tidak, cara kerja adalah cara kerja dia yang berbeza. Pintu masuk dia sama. So, bila kita kata mengenai ada tak apa beza lagi? COVID ni tak ada langsir ubat. Vaksin pun tak ada. Itu masalah kita kat sini. Influenza ada vaksin. Ada walaupun effectiveness dia. Effectiveness maksudnya kalau kita cocok influenza, berapa persen saya boleh betul-betul tak kena influenza, doktor? Orang tanya macam tu kan. 60% sahaja. Dia bukanlah perfect. Tak ada yang perfect pun. Cuma dalam kes influenza, belah US yang banyak mewajibkan. Di Malaysia pun tak wajib. Cuma kita galakkan kepada sesiapa yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Dan budak-budak yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Sama approach kita. So, kat mana datangnya keperluan new normal? Keperluan new normal adalah, ini tuan-tuan tengok, flatten the curve. Ini yang paling penting untuk saya cakap. Semua orang kena faham yang ini. Kita tak peduli pun kalau kena seorang-seorang. Dalam masjid ni seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang, lepas minggu seorang. Sebagai contoh. Tak ada masalah. Kita boleh handle. Tapi kalau besok keluar semua kena, ini kita tak boleh handle. Kerana itu kita nak flatten the curve. Pasal jangkitan, bila wabak ni datang, jangkitan datang, you all imagine perang dunia. Bila Nazi menyerang negara-negara atau Japan menyerang negara-negara, kita ambil manusia punya analogi senang. Ada tak dia angkat handbrake? Bila Jepun mendarat di Kota Baru, dia terus gerak ke Singapura. Dia tak ada pun bertangguh, dia jalan je. So, sama. Virus bila dah mula establishkan jangkitan, manusia dengan manusia, dia ada tata cara dia. Dia mesti menjangkitkan manusia tu secepat mungkin, sepantas mungkin, pasal kerja dia siap. Supaya manusia akan terhasil manusia-manusia yang mempunyai antibody yang tinggi. Itu dah sunnatullah. Sunnatullah. Pasal tu sepanjang dulu, sejak kewujudan manusia, sejak Nabi Adam sampai sekarang, sentiasa ada wabak-wabak tertentu yang Allah Ta'ala turunkan. Yang kuat yang akan survive. Yang ada, yang boleh bertahan dengan jangkitan yang boleh survive. Yang cukup makan yang boleh survive. So sama, bila kita kata jangkitan itu, kita imaginekan macam askar. Dia gerak dengan laju, dia tak peduli, dia mesti nak tawan badan tu, dia akan tawan sampai Singapura. So askar tengah-tengah ni duk lawan, nak bagi pergerakan diperlahankan supaya belah sana dapat bersedia. Sama dengan sekarang. Cuma bezanya sekarang, kita bercakap mengenai sejak habisnya ketamadunan Islam, kita bergerak dalam struktur kapitalis. Yang mana apa? Yang mana semua berdasarkan keuntungan. Kerajaan yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kesihatan. Contoh kan? Dia yang tinggal ada dua sistem kesihatan. Satu sistem berorientasikan keuntungan, satu hak asasi manusia yang diberi oleh kerajaan. So bila pihak kerajaan tak dapat menyediakan, tak boleh bersedia untuk menyediakan kapasiti dari segi katilnya, equipmentnya, ubatnya, kepakarannya, pasal itulah kita kena ambil tindakan flatten the curve. 80% rakyat Malaysia akan dijangkiti. Sebagai contoh. Cuma lambat atau perlahan.
Itu je. So kita flatten the curve supaya hospital boleh jaga you all. Kalau tidak, sepanjang COVID, PKP, kalau tak katalah kalau tuan-tuan ada sejarah atau ada saudara mara yang meninggal masa PKP, semuanya takut PKP, takut COVID. Denggi pun disalahkan COVID, buasir pun disalahkan COVID, cirit-birit pun COVID. Tapi COVID datang dengan tu je tadi kan, betul tak? Tapi ketakutan yang melampau terhadap COVID ni, melampau lah. Saya kata melampau lah. Sekarang ni patutnya kita dah tenang dah. Sebelum ni kita boleh melampau. Sekarang ni patutnya semua dah patut bertenang. Selagi 3 benda kita jaga tadi. Norma baru. Yakni pakai mask, pasal dia merebak melalui sini, dah basuh tangan. Itu je. Saya tak sebut penjagaan sosial lagi. Okey, penjagaan sosial tak tepi dulu. Okey. Jadi ini yang paling penting. Kalau tuan-tuan tengok graf yang ini, saya tunjuk wabak dan intervensi. Kalau kita biar, automatically terus melantun je. Biar dah, biar. So automatically garis yang purple tu semua akan naik melantun. So masa ni akan collapse. Tapi bila kita buat penjarakan sosial, semua akan kena, tapi perlahan. Kenapa dia orang sibuk dengan penjarakan sosial? Kenapa dia orang sibuk dengan pakai mask? Pasal dia orang tahu kita boleh kaji virus. Kita nampak pergerakan virus. Kita nampak cara dia. Dan dia orang buktikan dengan research. Ini penting. Bila dia buktikan dengan research, kita umat Islam kena faham. Sains dan Islam selari. Semua ustaz faham benda tu. Ustaz selalu cakap. Kan? Allah sebut pasal nutfah, mudrah, kejadian manusia. Allah sebut dua laut yang dipisahkan. Allah sebut. Tapi kita tak buktikan. Kesilapan kita tak buktikan. Contoh, ini Lancet. Lancet ni tuan-tuan adalah satu high impact journal. Maksudnya study, kalau Lancet publish tu, memang doktor tu rasa bangga lah. Pasal diterima Lancet. Jurnal yang besar. Dia study 172 study melibatkan 25,697 pesakit. Dia buat observe study. Observe maksudnya kita boleh buat. Observe penjarakan sosial, pakai mask, 2 je. Dan 2 ni, dan mata, pakai shield tu, yang menunjukkan reduction infection tu 80% dikurangkan. Maksudnya kalau tuan-tuan semua berjarak 80% berjaya lah, tak dijangkiti lah. Nampak? Ini penting. Okey, kita balik kepada penjarakan sosial masa solat. Hikmah yang paling besar adalah saf. Saya menyokong penjarakan sosial, tapi saya tak jokong penjarakan saf. Saya tak sokong. Okey, kenapa? Antara saf depan dan belakang, berapa jarak dia? Saf depan dan belakang lebih 1 meter, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah tetapkan, Nabi dah tunjuklah lebih 1 meter. Tapi kiri dan kanan kita dapat, betul? Secara fisiologinya, secara karakter anatominya, kita tak ada pun nak batuk ke kiri ke kanan, pandang kiri ke kanan. So kita masih di hadapan. Dan kalau semua pakai mask, boleh je nak saf rapat. Akan tetapi sains bergerak dengan agama ni. Kita kena buktikan bahawa saf rapat dan tak rapat tak ada beza. Itu tanggungjawab kita. Bukan pumpam. Kita mesti tunjukkan data. Kita mesti tunjukkan bahawa penjarakan sosial versus saf in solat tak ada beza. Pasal antara saf dah lebih 1 meter. Kiri dan kanan kita yang rapat sekejap. Syarat dia satu lagi, kita mesti habiskan secepat mungkin. Dan orang yang bersolat mesti orang-orang yang sihat. Orang-orang yang sihat. Batuk, selsema tidak boleh datang ke masjid. Ini sikap yang mesti ada pada umat Islam untuk amanah dalam menjaga kita punya jemaah dan agama kita. Agama ni syumul, izzah umat Islam ni. Tapi kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita rasa penjarakan sosial, lepas tu kita nak salahkan pihak majlis. Sebagai contoh, majlis mendapat
input daripada KKM, daripada data ni lah, macam data ni kita tunjuk data physical distancing. So macam mana kita nak counter? Kita tak ada inisiatif untuk counter, kita pegang je lah. Faham tak? Jadi saya membantah, tapi saya pegang pasal saya pun tak mati. Pasal tak ada hujah sains mengatakan tak ada beza. Jadi kita pegang. Kita tak boleh nak kata ini agenda konspirasi, ini agenda Yahudi bergejarakkan saf. Tak. Sekarang ni kita cerita macam mana nak buktikan. Kalau kita nak cerita sekarang, kita cerita untuk kita buktikan bahawa penjarakan saf tu tak valid. Dan kita buat studies. Kita swab pancur, kita swab pergi masjid negeri, kita swab Lavender contoh, dan kita buat 1 bulan observational study, kita tengok konkret ada tak kes sebagai contoh, ada tak COVID, barulah valid. Barulah kita kata tak ada beza. Itu yang paling penting untuk kita faham. Dan bertepatan dengan Maulidur Rasul adalah kita mesti menjaga diri kita dengan cara apa yang Nabi ajar. So ini rawatan dan vaksin. Saya ulang tadi, vaksin dan rawatan tidak ada untuk virus ini. Akan tetapi Nabi sebut dengan jelas. Janganlah kita kata tak ada, kita umat Islam. Nabi sebut Allah bagi penyakit, Allah bagi ubat. Jangan risau. Masa saya undergrad dulu, masa mula-mula nak jadi doktor, HIV pun tak ada ubat. Kan? Sekarang HIV ada ubat. Hidup sampai 20-30 tahun pun. Yang provided dengan cakap, makan ubat. Kan? Sama juga, macam kata Allah sebut, semua dekat muka bumi sujud dan tunduk. Jom kita jawab soalan ni. Soalan ni penting. Soalan pandemik atau konspirasi. Adakah ini pandemik yang diperancang ataupun konspirasi? Apa itikat atau pendekatan kita sebagai Muslim ataupun sebagai sains, doktor, kan? Pasal saya tahu ada orang banyak tanya mengenai video yang diviralkan daripada so-called Association World Doctors lah, sebagai contoh. Sebenarnya dia ada 7 karakter untuk geng-geng pro konspirasi ni. Dia sentiasa kontradik. Dia cakap dia sentiasa kontradik dengan fakta. Kedua, dia suspicious banyak sangat. Kita bagi apa benda pun dia suspicious. Bersangka buruk je. Bersangka buruk je. Kita umat Islam tuan-tuan mesti berpegang satu pada fakta. Kedua, husnuzan pada tabayun. Ketiga, nefarious intent. Maksudnya apa benda yang kita cakap, kalau benda yang geng, kalau saya bukan nak katakan jangan taksub dan melampau. Kita berpegang pada apa yang kita nampak dengan ilmu. Ilmu mestilah ada adab mengenai ilmu tu. Cuma kita bercakap mengenai ilmu. Jangan semua kita kata COVID rupa begini, ini agenda Yahudi. Kita kata COVID jalan begini, ini agenda Yahudi. Senang betul Yahudi dapat nama. Kan? Kemudiannya bila kita keluar je satu, contoh vaksin, mesti ada something wrong. Mesti tak percaya. Lepas tu acah-acah jadi mangsa. Kenapa kena buang kerja? Kenapa kami kena lockdown? Kenapa kami jadi mangsa? Kita bagi fakta macam mana pun, kita tunjuk data kenapa kerajaan memerlukan lockdown. Kenapa kerajaan memerlukan penjarakan sosial. Tujuan dia hanya untuk tu je dia, flatten the curve tu saja. Tak lebih tak kurang. Dan juga menginterpret dengan random. Ini yang paling penting. So ini yang paling penting dari segi sama ada pandemik atau konspirasi. Kita tak gulu, saya tak seorang yang taksub. Kita mesti bergerak dengan adil. Kita faham kalau para sahabat yang mungkin menolak vaksin. Faham, tak ada masalah. Tapi apa kita punya pendekatan? Apakah yang hujah kita pegang untuk menolak vaksin? Contoh sama juga kita menolak. Kita tolak, kita bising, pumpam, tak nak pergi masjid pasal tak boleh rapat saf. Mula-mula lockdown, tak ada sembahyang Jumaat. Contoh, dah buka tak datang juga, tak juga penuh masjid. Baik masjid Pancur, baik masjid Lavender, kan, tak juga penuh. Masa tu pumpam, syiar, tapi bila dah buka, tak juga penuh. Jadi kat mana kita punya pendekatan yang betul dari segi adab kita, dari segi benda begini. So bila kita sebut menjadi saf sebagai contoh, adalah satu benda yang saya rasa kalau dijadikan agenda itu agenda konspirasi, saya tolak tepi lah. Pasal kita bertanggungjawab untuk membetulkan keadaan. Kalau kita rasa kita nak dapatkan saf, para jemaah masjid-masjid yang hebat, yang mempunyai kapasiti keuangan, boleh buat observational study pun. Buat observational study. Buat study yang paling mudah. New norm is sunnah. Saya punya tag adalah new norm is sunnah.
Pasal bagi saya norm ni sunnah. Okey? Ini adalah tata cara. Contoh, saya cerita ini penting untuk tuan-tuan faham. Ambil wuduk di rumah. Saya ambil yang negeri Selangor punya. Ambil wuduk di rumah. Apa rasional dia ambil wuduk di rumah? Apa rasional dia? Tak ada rasional. Lepas setahun. Saya bukan nak bash majlis, saya bukan. Bukan tujuan saya nak bash. Ini berdasarkan ilmu. Apa tindakannya adalah ilmu. Apa rasional untuk ambil wuduk di rumah? Tak ada rasional. Tak kala orang keluar pada rumah, para jemaah keluar daripada rumah, memahami bahawa para jemaah seorang yang sihat, tak ada batuk, tak ada demam, tak ada sesama, dan tidak berjalan ke tempat berisiko sebagai contoh, bagi Sabah ke kempen, ambillah wuduk kat sini, tak ada masalah. Pasal COVID tak berminat dengan air. COVID tak berminat dengan air. Sejak kita kenal dia, dia memang gitu. PL dia gitu. PL dia begitu. Memang PL dia tak minat dengan air. Kemudian, bawa sejadah sendiri. Saya suka. Bawa sejadah sendiri. Kat mana rasional dia? Sahabat saya dihalau daripada masjid. Pasal dia musafir. Pasal tak bawa sejadah. Bermusafir. Adalah satu masjid. Bukanlah ada 9 tak. Satu masjid. Kerana tak bawa sejadah. Kat mana rasional dia? COVID duduk dekat surface cardboard. Cardboard dan metal selama 4 jam. Dikatakan 4 jam lah. Tapi kalau you all hingus ataupun hembus kahak, buang ke atas tu, barulah dia stay 4 jam. Kalau masjid, bukan. So jangan muskil. Dia mesti fakta. Kecuali kita swab lah, swab ada tak kuman. Virus tak minat pun duduk kat situ. Pakai penutup muka, saya setuju, tak ada masalah. Pakai penutup muka, tak ada masalah. Pasal studies menunjukkan begitu. Penjarakan sosial, itu isu yang debatable dekat sini antara para sahabat. Dalam grup ilmuwan agama pun sampai berpecah. Ada 2 grup, geng Ustaz Kazim Ilyas, geng Ustaz yang lain-lain lah, Ustaz Briti contohnya, bercakap mengenai kenapa tak rapatkan saf. Tak boleh. Tak kala kita tak validkan dengan fakta bahawa saf itu tak mengganggu. Tak boleh. Jadi kenalah jarak. Kecuali okeylah masjid bagilah 10 atau 20 sponsor. Minggu ni 20 swab lepas Jumaat. Minggu depan swab lagi 20 orang lepas Jumaat. Minggu depan swab lagi lepas Jumaat. Negatif 100 sampel untuk observational study. Masjid Pancur sebagai contoh. Kenapa? Masjid inilah orang yang solat pun, tak ada orang yang lebih pun. Kalau geng masjid itulah 1-2 orang luar. Itu yang paling penting kan. Kemudian itu yang paling penting, tidak dilarang hadir jika tidak sihat. Ini sepatutnya memang kita dah jelas dah. Tak sihat, tak payah ke masjid. Bukan susah sangat. 5 perkara yang kita nak question hanya 1 je. 2 tak valid katanya saya. Dari segi medical. Dari segi medical point of view. Okey? Tapi of course bila pihak pemerintah dah bagi, follow je lah. Tapi dari segi macam mana kita nak menunjukkan bahawa sains dan Islam itu selari. Orang tengok ini. Masyarakat luar sana tengok macam mana umat Islam berinteraksi dengan wabak. Umat Islam berinteraksi dengan keadaan. Adakah diikut je atau bergerak dengan sains. Bila orang tanya, kita tak boleh jawab, kita nampak kita tak boleh jawab. Kita nampak kita bodoh. Sedangkan kita tak faham. Jadi apa yang berlaku adalah, ini yang paling penting. New normal yang saya nak sebut apabila akhirnya COVID reset button pada umat kita adalah ini, kebersihan. Tak lebih tak kurang, hanya kebersihan. Allah Ta'ala bagi COVID, walaupun orang kata COVID ni agenda Yahudi, agenda tu, agenda ni, satu benda je kita boleh jawab. Kalau umat Islam semua balik kepada new normal, yakni menjaga kebersihan, tak mana kita kata kebersihan itu sebahagian pada iman, selesai semua masalah. COVID ni bukan isu yang besar dah. Ini tempat yang kotor pun di kalangan-kalangan umat Islam ni tempat. Masjid, surau, R&R, macam R&R ditutup kan. Macam mana? Jadi orang menuduh Islam tu, pasal tu apabila berlaku, masjid tutup dulu, restoran buka. Jadi ini yang kita kena faham. Bila kita kata kebersihan, contoh yang paling nyata adalah ini. Membersihkan hidung tak kala wuduk, tuan-tuan.
Membersihkan wuduk, ambil wuduk dengan bersihkan hidung. Sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan orang Melayu. Sedut dan hembus air. Kalau kita seorang Muslim yang menjaga solat 5 waktu, tak payah sunat, 5 waktu sahaja. Maksudnya 5 kalilah kita sedut dan hembus. Sains membuktikan itu. Sains membuktikan bahawa bila kita buat, dia panggil nasal irrigation. Nasal irrigation ni sedut lah. Spray. Kemudian, dia memang membantu dari segi mengurangkan alergik, mengurangkan konten kuman, mengurangkan konten virus. Ini yang kita nak buktikan. Kan? Bukan kita cakap tanpa ikut dan. Tak boleh. Umat Islam tak boleh. Baik asatizah dekat luar sana pun mesti bersama dengan sains ni, mesti selari. Kalau you all tengok, ini yang paling penting untuk kita faham. Bahawa COVID ni dia tak ajar lebih pun. Kalau dia hanya beri kita balik kepada norma. New norma kita adalah apa yang Nabi tunjukkan. Maulidur Rasul, new norma kita apa yang Nabi tinggalkan. Nabi bangun pagi basuh tangan. Nabi bangun pagi cuci hidung. Itu 2 benda je Nabi buat mula-mula. Suruh Nabi solat. Dan kita tanya benda lain. Yang tu. New norma, Nabi tak makan banyak pun. Kita sekejap je new norma kita masa PKP. Boleh juga makan sekejap sikit-sikit. Contoh kan. Tapi lepas habis PKP makan juga lupa dunia sebagai contoh. Ini yang paling penting bila kita bercakap mengenai COVID. So secara keseluruhan saya nak hanya terangkan bahawa ibadah dalam new normal bagi saya sebagai sains punya base. Sebagai sains punya base, apabila kita nak protect diri kita, jemaah kita, agama kita, yang paling penting adalah macam mana kita nak fit in agama ni dengan daily kita. Kerana kalau kita betul-betul faham COVID dalam Islam, COVID tu dah jadi agenda dakwah yang besar. Bayangkan umat Islam semuanya berdisiplin, mematuhi pemerintah, mentaati pemerintah, perintah Allah, mentaati pemerintah. Kemudiannya dengar cakap, pakai mask, solat, habis, settle. 14 hari flatten the curve. 14 hari je. Tapi tak berlaku. Pasal apa? Kita punya sentimen macam-macam. Kerja kita macam-macam. Anak kita, mak kita, isi perut kita, macam-macam lah kita punya ni. Kan? Jadi pengajaran dia, nampak pengajaran dia macam ni Allah sebut lah. Allah sebut. Manusia ni memang bila ditimpa bahaya dia panggil Allah minta tolong. Surah Az-Zumar. Tapi bila lupa, dia lupa. Bila dah keluar pada kesusahan, dia lupa. Itu yang berlaku. Semasa first PKP, semua duduk diam. Tak komplain. Pasal nampak, takut. Bila sekarang ni dah ada, komplain tak? Sekejap je. Pasal apa? Dia nampak, sikit je mati siut. Sikit je mati. Kan? Sikit je. Alah, Sabah je pun. Kita jauh. Pergi Sabah jalan. Lewa. Itu sikap manusia. First PKP semua diam. Semua sanggup bertanggungjawab. Semua sanggup duduk rumah. Tak bercakap. Makan apa yang ada. Lepas dah nampak okey, flatten, kes kosong. Untuk jangka masa yang lama. Atau kes dah tinggal single digit. Kita terus terlupa. Dan kita terus buat tindakan yang kita kata COVID tak pernah berubah lagi. COVID masih lagi 3 benda. Penjarakan sosial, basuh tangan dan tu. Itu je COVID. Tak ada berubah pun PL dia. Kita yang tiba-tiba berubah. Terus lewa. Terus lepak kat kedai mamak. Terus IOI itu penuh sebagai contoh. Kan? Tapi pengajaran yang paling penting, kita umat Islam pula Allah Ta'ala membagi kita satu sikap yang baik. Sentiasa qanaah, sentiasa tolong orang. Itu sifat umat Islam lah. Kelebihan kita sebagai umat Islam. Sentiasa qanaah. Ini yang paling penting. Jadi ini saya rasa yang lain saya nak suggest pass. Okey. Jadi macam mana kita nak melindungi keluarga kita? Orang tanya saya, kenapa Dr. Zakrul tak kelang kabut nak pakai mask? Kenapa Dr. Zakrul tak kelang kabut nak check COVID dekat hospital? Saya di Mawar saya tak check pun COVID pada pesakit-pesakit saya. Pasal kebanyakannya saya kenal pesakit-pesakit saya. Selagi pesakit-pesakit saya jujur. So tindakan pertama untuk tuan-tuan adalah melindungi keluarga tuan-tuan. Melindungi dengan apa? Actually tuan-tuan kena jujur je dengan diri sendiri. Tak perlu orang lain. Tak perlu tanya orang. Tak perlu tanya expose dengan orang. Kalau pergi nak beli beras dan balik sebagai contoh. Tak payah nak menyinggah-menyinggah. Kalau pernah berjalan ke tempat-tempat yang dirasakan berisiko tinggi, kita cek. Kalau kita rasa kita tak pergi, tak ada.
Kalau tuan-tuan rasa demam, sakit urat, ada nyamuk, fikir denggi, jangan fikir COVID. Ini nak fikir COVID, kita jadi stres. Kan? Kita pergi jalan, makan kecak kuih tiaw, sakit perut, fikirlah makan food poisoning. Janganlah pergi salahkan COVID juga. Sebagai contoh, pasal COVID dengan cara dia. Bila you all buat macam tu, jadi panik. Bila panik, sakit kepala, stres satu badan. Darah tinggi pun datang, sebagai contoh. Jadi bila you all amanah pada diri, automatically keluarga you all terjaga. Itu lahirlah you all stay at home. Barulah you boleh stay at home. Barulah you all boleh sentiasa didik anak basuh tangan. Macam saya pediatrik, anak-anak semua sihat. Kalau tuan-tuan perasan, anak-anak dan cucu semua sihat. Pasal diorang sentiasa ikut cakap. Pakai mask, duduk. Walaupun tuan-tuan kata anak-anak, kalau cikgu-cikgu cakap anak murid kat sekolah degil, tak ada penjarakan sosial, tak peduli. Yang penting diorang pakai mask. Pakai mask tu, pakai topeng tu. Pasal diorang tak boleh nak disiplin. Kalau tuan-tuan boleh disiplin, tak perlulah sebenarnya. Tapi hakikatnya kita tak berdisiplin. Itu hakikat dia. Untuk lindungi komuniti, sama. Kalau umat Islam itu amanah pada komuniti, maksudnya apa? Sentiasa jaga diri. Kalau batuk sesama tak keluar. Pergi tempat berisiko tak keluar. Terus self quarantine 14 hari. Masalahnya pengkhianat ada di kalangan kita. Pergi berjalan, pergi sana, pergi sini, lepas tu kita suruh duduk diam, dia berjalan. Inilah sikap-sikap yang mencemarkan terus. So bila kita pula bersangka baik dengan dia, oh dia mesti orang masjid pula tu. Dahlah dia berjalan, dia pergi pula tempat berisiko. Lepas tu kita bersangka baik, dia memang ahli masjid. Masjid lah kena tutup. Itu yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan amanah, geng-geng semua sahabat jadi amanah. Umat Islam tu amanah pada diri. Tak payah cerita pasal komuniti. Komuniti kita pasti sihat. Para sahabat senang je. Para sahabat semasa Abu Ubaidah bin Jarrah decide untuk masuk Damsyik, masa Saidina Umar berpindah, ada dua pendapat. Satu pergi masuk dalam Damsyik tak kala ada ta'un. Umar bergalih tak kala tak mengelakkan daripada ta'un. Jadi siapa yang betul? Dua-dua para sahabat mempunyai ijtihad yang betul. Tapi kita ada dua sampel dekat situ untuk kita contohkan. Kalau kita dalam kawasan kita, contoh zon merah, Abu Ubaidah menunjukkan dia tak keluar daripada Damsyik. Dan orang luar, Saidina Umar, tak masuk dalam Damsyik. Simple punya analogi. Nak belilah. Pergilah Speedmart. Pergilah. Tapi kalau kita rasa kita berisiko, tak perlulah bersolat. Sebagai contoh. Kita ada patut sesama, tak perlu bersolat. Itu yang paling penting. Baru kita amanah kepada masyarakat kita. Pasal kita 70% umat Islam. Bila busuk je satu, umat Islam yang kena dulu. Islam yang kena. Jemaah tabligh, orang tak salahkan jemaah tabligh. Nampak jemaah tabligh macam benda beria je. Sahabat saya ramai jemaah tabligh. Tapi dia difitnah jadi besar. Pasal apa? Pasal ada Islam image belakang tu. Cuba dia bukan tabligh, tak ada pun, tak besar pun, kan? Itu sebagai contoh di sini. So Islam memang mencegah. Islam mencegah. Kita orang Islam sentiasa Allah sebut, janganlah kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Apa benda pun urusan. Apa benda pun urusan. So bila kita sebut mengenai COVID, sama. Baik COVID, baik makan lebih kencing manis, makan lebih darah tinggi, makan lebih kena gout, kan? Jadi jangan berlebihan. So sama dengan sahabat-sahabat saya dari sebelah pro konspirasi ke, pandemik ke, jangan berlebihan. Kita pun jangan berlebihan, dia pun jangan berlebihan. Yang penting kita tengah-tengah. Ada evidence kita pegang. Jangan kita melampau atas memegang satu-satu topik. Jadi conclusion dia, saya beri conclusion tu pasal Nabi 9 kan. Conclusion dia, yang penting Nabi sebut dengan jelas, dia tinggalkan dua perkara. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. So bila kita sebut mengenai kitab Allah ni, banyak jawapan yang ada dalam setiap persoalan kita. Dan sunnah Nabi, Nabi meninggalkan setiap aspek dalam kehidupan tanpa tertinggal sedikit pun. So jangan kita rasa ini agenda Yahudi, tak. Para sahabat, para ijma' ulama kita hebat-hebat melalui benda ni. Cuma kita scientifically kita tak bersama mungkin untuk kita buktikan. Itu penyakit umat Islam termasuk diri sendirilah.
Orang nak study pasal mengenai sains dan Islam, bukan orang Islam yang study, orang non-Muslim yang study. Nak belajar Zam-Zam, molekul Zam-Zam, Jerman yang study, bukan Arab Saudi, bukan Habatus Sauda. Ada orang Melayu study betul-betul program, mana ada, kan? Tak ada. Pokok zaitun, watini wa zaitun, pandai sebut baca semua, tapi tak ada pun kita ambil detailing Habatus Sauda, madu, tak ada. Kita bercakap mengenai molekular. Bila orang non-Muslim dia nak bantah, dia mesti bantah dengan molekular. So kita mesti juga membuktikan dengan molecular level. Jadi itulah dia untuk hari ini mengenai COVID-19. Pengajaran yang saya sampaikan bahawa tidak ada apa-apa yang patut you all panikkan dan risaukan, selagi kalau kita berjalan dengan atas dasar ilmu. Jalan kat muka bumi ni dengan takut tak bertempat. Itu yang paling penting untuk saya nak sampaikan. Kalau kita tak ada tempat, kita takutlah. Itu yang jadi takut tak bertempat tu. Tapi bukan bermaksud kita melekehkan tujuan atau inisiatif kerajaan. Itu macam saya kata, dia memang kena flatten the curve. Dia tak boleh cope kalau katakan COVID hit kita at one time. Itu je sebenarnya. Memang kalau dia hit at one time, whole system akan collapse. Rahmat juga, jangan risau. Rahmat is always ada rahmat. Sebagai Muslim, apa yang berlaku pasti ada rahmat. Dari segi perubatannya, sektor ekonominya, sektor pelancongannya, apa-apa sektor kat muka bumi ni adalah hak umat Islam, insya-Allah. Jadi saya buka kepada soalan. Kalau ada soalan lah. Ya sih. Tak dengar. Lagi mic tak dengar. Tak dengar Haji? Kenapa orang gila tak ada COVID? Okey. Haji tanya kenapa orang gila tak ada COVID? Okey. Dia sebenarnya begini, macam saya kata tadi. 80% tak ada simptom. Kita tak swab je dia. Dan mungkin dia tak ada exposure. COVID ni, dia mesti ada exposure, mesti ada kontak, mesti ada pembawa. Ada satu hadis yang disebut udwa, penyakit tidak berjangkit. Kan? Ustaz boleh confirm saya, penyakit tidak berjangkit. Ini dalil-dalil pro konspirasi. Geng-geng konspirasi kata, penyakit ni tak berjangkit. Sebenarnya tak ada asatizah juga yang memegang bahawa penyakit ni tak berjangkit. Sebenarnya penyakit memang tak berjangkit. Virus ni, dia tak berjalan. Kita yang menjalankan. Manusia ni yang menjalankan. Tak ada siapa nak pergi dekat dengan orang gila, Ji. Kalau kita pergi dekat dengan orang gila, macam orang gila, batuk sikit, dia kena. Tapi pasal fitrah manusia, fitrah orang gila tu sendiri, tak ada siapa nak dekat dengan dia. Dengan comotnya, dengan baunya, dengan selekehnya. By fitrah, Allah Ta'ala dah beri dia nikmat, dia takkan didekati oleh orang normal macam kita. Kalau kita ada batuk sesemua, kita pergi-pergi, peluk. Memang dia kena. Sama juga bila orang kata, kenapa orang gila tak kena cirit birit? Sebagai contoh lah, pernah jumpa, saya pun tak pernah jumpa orang gila masuk dalam hospital cirit birit. Kan? Sebenarnya pasal kita tak tahu dia kena cirit birit. Itu sebagai contoh. Tapi of course, dalam urusan pentadbiran dunia ni, Allah sentiasa maha mengurus urusan dia. Sebagai satu contoh, tak perlu bagi orang gila, saya bagi budak kecil pasal saya pediatrik. Saya bagi pediatrik. Hebatnya Allah Ta'ala mendidik ataupun menjaga anak-anak kecil dan baby. Kalau mak dan ayah menjaga anak, dah lama dah anak-anak ni mati. Betul tak? Tuan-tuan bayang kita bangun pagi, katalah kita bangun pagi pukul 6. Bangun pagi kita mandi, buat kerja. Kalau isteri kita suri rumah lah, tak apa, isteri kita pergi kerja. Isteri kita suri rumah, saya bagi analogi yang suri rumah aja. Bangun pagi, lepas tu dia bangun, dia siapkan dapur. Kat mana anak? Dalam bilik. Tidur dalam bilik. Kemudian buat sedai baju. Anak kat mana? Dalam bilik lagi, ataupun dah bangun. Kemudian dia letak kat mana-mana. Bila dia bangun bagi makan semua sekali. Lepas tu kita masak kat dapur. Anak kat mana? Anak buat kerja sendiri, betul? Tendensi anak untuk jatuh, tendensi anak untuk makan benda-benda merepek, tendensi anak untuk jatuh longkang, banyak. Tapi kalaupun anak-anak tu jatuh katil ataupun jatuh yang kita kata
dalam keadaan rumah kita sendiri, kita tahu anak-anak tu takkan jatuh disebabkan oleh kecederaan yang teruk. Pasal apa? Dia akan jatuh dalam keadaan dia terprotected dengan sendirinya. Mekanisme yang Allah Ta'ala cipta bagi budak-budak ni boleh terjaga, berbanding dengan kita ketuk, kita pukul. Iaitu boleh crack, boleh retak otak lah, boleh retak tengkorak, boleh patah tangan, tarik patah. Dan kita sebagai doktor, kita tahu ini adalah kecederaan disebabkan oleh abuse atau physical atau jatuh by nature. Nampak Allah Ta'ala dia hebat, Allah Ta'ala dia uruskan begitu supaya kita tahu limit. So bila kita tengok budak, Allah jaga begini, orang gila orang jaga begini, kita macam ni. Itu contohnya lah. Jadi pasal tu kalau kita kata orang gila tak kena, memang tak ada siapa pun nak bagi kat orang gila. Dia banyak benda dia nak buat lagi lah, dia fikir jalan. Fikir kan. Tu contoh orang gila lah. Ya Ji. Assalamualaikum. Ini adalah soalan cepu mas lah ya. Kita sedar bahawa Sabah tu agak mundur lah. Teknologi tak sampai ke kampung-kampung. Jadi dia orang tak faham what is virus lah agaknya. Maka itu sebab kes tu banyak kat sana. Itu persepsi saya lah. Dengan kaedah itu, kenapa pula masih ada orang-orang yang tak faham bahasa nakkan pilihan raya juga? Kerana dengan kesan daripada itu, dia tak belajar yang apa yang berlaku di Sabah. Dan bertegi-tegi nak buat dekat Sarawak, lepas tu nak federal pula. Kenapa ada manusia yang macam tu? Satu. Yang kedua, saya nampak bahawa kejadian COVID ni banyak negeri-negeri, ketua-ketua negeri, dia tak banyak main peranan. Dia serah bulat-bulat pada KKM. Kalau dia nak terlibat pun ada isu-isu politik. Itu je. Terima kasih. Okey. Haji tanya mengenai satu COVID dan pilihan raya lah. Aduh, ya Allah, ni sensitif ni. Dia gini je. Sebenarnya kalau kita nak sentuh pasal Sabah, kalau kita sebut mengenai Sabah, saya tak nak cerita pasal politik lah. Politik nak tak nak perlembagaan. Bila bubar yang parlimen, pilihan raya perlu dilakukan. Bagusnya COVID membuktikan satu perkara. Apa benda yang dibuat oleh manusia boleh diubah. Ya. Memang majoriti doktor kita tahu. Bila kita tahu, pasal saya kata tadi, COVID sejak daripada dia muncul, sejak kita kenal COVID dahulu, sampai COVID 2002, kemudian 2012, kemudian 2020, dia hanya merebak melalui bila social crowding, perkumpulan yang ramai. Ada satu, dia spread semua. Dan merebak melalui 3 jalan tadi. Bila kita kata begitu, bezanya dekat sini apabila mungkin kita rasa lewa apabila kes dah tak ada. Kes dah tak ada. Dan tapi Sabah ada satu tempat yang special kerana Sabah dia mempunyai entry dari banyak daripada Indonesia dan juga Filipin. Dan masyarakat Sabah, saya pernah kerja di Borneo. Saya pernah berada di Sabah pasal saya buat praktikal di Sabah. Masyarakat Sabah bukan macam masyarakat di Semenanjung. Masyarakat Sabah ataupun Sarawak, Borneo ada juga yang isu dia lebih besar, bukan setakat COVID. Dia bukan isu COVID tu saja. Dia isu dari segi malnutrition, kekurangan zat makanan, tiada kerja, pemakanan, accessibility to healthcare, dan juga dan juga dari segi macam mana pentadbiran di sana. Jadi apabila kita melihat pilihan raya sebagai satu, pilihan raya itu hanya asbab tarbiyah yang Allah Ta'ala bagi untuk kita semua. Nampak macam galang ganti tu besar lah. Gadaian tu besar. Gadaian tu sangat besar, yakni melibatkan nyawa rakyat kan, sebagai contoh. Tapi macam saya kata, kalau negara kita macam negara maju, contoh Sweden. Sweden tak perlu. Sweden mencatatkan kes yang rendah. Tapi dia negara yang maju. Bila lahir je COVID, dia terus announce rakyat work from home, 1 meter distance, minimizekan kontak. Rakyat semua samikna wa atokna. So kes dia jadi rendah. Nampak tak value value orang yang kita kata develop berbanding dengan kita yang
begitu dengar cakap ni. Jadi bila kita sebut mengenai di Sabah sebagai contoh, isu dia bila berlakunya perkumpulan dan tak kala kes daripada parti penjara kan, mula-mula situ kluster dia, kluster bentek, kluster penjara. Tapi kita kena faham satu perkara, bila dia nak masuk ke Malaysia, ke penjara, dia bukan terus penjara, dia berjalan dan suku sakat dia di kawasan sekitar. Apabila tu kemudian suku sakat tu pula ditangkap pula oleh polis, masuk dalam penjara. Penjara pula sebelum nak kuarantin, sebelum dites, dah terdedah. Bila kita kata multiplication dia 3.5, kalau mati super spreader kali 10. Sekarang ni nak kata super spreader mutation yang baru kali 10. Pasal tu gandaan dia cepat, komplikasi dia rendah. Cuma dalam keadaan di Sabah, yang menyebabkan dia jadi isu yang lebih besar, pasal hospital kerajaan diorang tak mati. Cakap pilah lah. Cakap pilah. QE sandakan yang besar. Kemudian the rest macam pilah ataupun jempol. Kan? Macam ni nak support. Kepakaran, sedihnya nak cakap, kebanyakan doktor pula masa nak jadi doktor, termasuklah student. Masa nak jadi doktor, kenapa nak jadi doktor? Nak berkhidmat pada rakyat. Tak kala dapat Sabah, mak bising dah. Kan? Alah, duduklah dengan mak. Itu masalah pula generasi milenium. Nak jadi doktor tapi nak duduk dekat bandar, nak pakai kereta Honda sebagai contoh. Nak duduk, nak makan Subway bila dapat gaji. Itu sikap manusia tu sendiri pula. Jadi benda tu semua, bila COVID ni dia ada satu mesej je. Mesej dia senang. Mesej dia, you back to apa yang sepatutnya ada pada masyarakat tu. Dari segi makanannya, dari segi healthcare-nya, dari segi interaksi masyarakat itu sendiri, dan disiplin. Bila kita sebut kat Sabah, yang tu jadi masalah. Bila kita pilihan raya memang tak boleh disiplin. Mungkin di Senawang tak adalah, kalau YB datang nak bagi duit ni, tak ada berkumpul beria dia. RM50 je kot contoh. Tapi di Sabah RM50 boleh beli beras. Di Sabah RM50 boleh beli lauk. So RM50 adalah jumlah yang besar. Itu masyarakat di Sabah. Dan majoriti orang Muslim Sabah sendiri adalah orang-orang kita yang susah. Nak pergi sungai, nak pergi sungai, nak pergi ambil hummer, nak pergi ayam, nak tangkap makanan, semua benda complicated. More than that, macam kita kata macam contoh Sampurna, Tawau kan, dia rural. Jadi masalah tu lebih besar daripada tu. Jadi bila kita kata kestabilan politik ni, memang Allah Ta'ala dah bagi satu benda dah. COVID ni satu benda Allah Ta'ala bagi, taat pemerintah. Komplain macam mana, taat pemerintah. Tak komplain, demokrasi bubar. Itu je. So Islam bai'ah taat, demokrasi bubar. So dah kita berpegang pada demokrasi, perlembagaan bubar-bubarlah. Nak macam mana? Jadi itu yang kita kena fikir dan ambil bila melibatkan sistem pemerintahan Islam tu sendiri. Kalau kita rasa kita nak berubah, kita berubah. Kalau kita masih nak bantah terus, alamatnya memang PRU lah, tak lama lagi. Contohnya. Dan bila PRU galang ganti, besar lagi lah. Dulu Sabah, kita tuai dah Sabah, dan kita tuai pula pada negeri. Bukan bermaksud bahawa tak boleh dilakukan. Boleh dilakukan dengan penambahbaikan. Tapi bila pemimpin adalah cerminan masyarakat, maksudnya sama. Tak ada disiplin, berkumpul, kesudahannya semua sama. Itu dari segi yang politik salah. Satu sikit lah, kalau kecam satu rambut. Yang satu lagi adalah mengenai pemerintah tak bergerak. Tidak, bukan begitu. Apabila kita kata COVID adalah melibatkan tanggungjawab sendiri. COVID tak melibatkan para pemerintah. COVID hanya minta kita amanah. Kita jaga kebersihan. Masakan orang nak mandikan kita? Masakan orang nak bersihkan diri kita? Masakan orang nak suruh kita duduk kat rumah kita? Jadi kesudahannya COVID hanya ada satu mesej sahaja. Kita bertanggungjawab atas diri kita dan juga keluarga kita dan komuniti kita. Macam kita kata hadis Nabi bunyi, la dirar wala dirar. Umat Islam itu sendiri tidak memudaratkan dan tidak mendatangkan mudarat. Kalau kita faham asas wabak,
automatically kita tak perlukan pemerintah dalam segi menangani isu wabak. Cumanya pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan lah bila dia buat polisi, nak ubah macam contoh nak jarak sosial, nak minta, dia explain. Kempen tu berjalan, nak ambil kira bahawa orang-orang bila dia buat macam contoh PKP, PKPD, 2 juta rakyat Malaysia hilang, tu role pemerintah ada dekat situ. Tapi dari segi menangani wabak untuk flatten the curve supaya orang tak kena jangkitan, itu tak ada tanggungjawab pemerintah, itu tanggungjawab diri kita sendiri. Kalau kita duduk rumah macam saya pergi kerja, balik kerja, saya tak risau pun COVID, apa saya nak risau COVID kan. Tapi yang mana pula berisiko macam staf-staf kesihatan, mandi balik rumah. Contoh, kalau tuan-tuan pula yang pergi meeting, kalau risau, singgahlah mandi kejap balik rumah sebagai contoh. Masa muskil lah brother tu baru balik daripada Sabah, takut. Balik mandi, balik rumah, suruh mandi. At least bertanggungjawab pada diri. Once bertanggungjawab pada diri, automatically kita bertanggungjawab pada ummah. Jadi, Adi tu. Sila. Doktor, saya ada satu soalan. Kalau kita tengok apa yang diamalkan oleh pihak kerajaan lah, sebab yang polisi yang keluarkan kerajaan, seolah-olah pesakit COVID-19 ni adalah hina ataupun aib. Padahal penyakit itu bukan dia yang cari ataupun salah dia cari penyakit. Apa alasan saya cakap tu sebab kenapa nama-nama pesakit ni dirahsiakan, seolah satu kesalahan bagi pesakit tu. Jadi orang pun tak tahu siapa yang sakit. Kalau nama pesakit tu didedahkan tahu okey orang ni kena orang ni. Jadi kita dalam masyarakat kita tahu siapa yang ni, siapa yang kita boleh dekat, dan kita supaya diajar supaya jangan melihat pesakit itu sebagai orang yang hina ataupun aib lah. Mana bila dia dah baik-baik lah, macam pesakit lain kan. Itu dia bukan apa, bila kita sebut macam abang tanya mengenai aib, pasal kita tak detailkan kan pesakit COVID. Sebenarnya bila kita memang dalam urusan pesakit, kita memang ada privacy supaya kita tak detailingkan sesiapa. Itu tanggungjawab kita. Pasal dalam penyakit pesakit ni, memang kita tak nafikan dalam 10 pesakit, katalah ada yang pergi saja-saja pergi Sabah. Kita ambil Sabah je senang. Ada yang saja-saja pergi Sabah, bercuti di Kundasang. Contohlah, pergi Sabah mesti pergi Kundasang. Tak salah pun. Dia tak terlibat dengan pilihan raya pun. Sebagai contoh, dia tak ada pun berkempen. Tapi kalau kita highlight dia tanpa sifat manusia ni, dia menghukum tanpa mendapatkan fakta. Pasal tak Allah sebut wala tajassasu, supaya kita tak ambil sait salah, dan juga kita tabayun untuk dapatkan cerita sebenar. Tapi dalam banyak keadaan, termasuk diri yang bercakap, kita pun menghukum. Pergi Sabah, mesti pergi kempen. Contoh. Kedua, pergi Sabah kerana agentera pilihan raya sebagai contoh, SPR ke, polis ke, atas tugas. Dan juga ada yang berkempen. Contoh, kita ambil kluster, pasal orang nak banyak kluster politik kat sini. Tapi nak tak nak, tanggungjawab tu berlaku kerana, jadi kalau kita kata, okey, yang saja-saja pergi kempen tanpa sebab, saja pergi, saja, bantu tak bantu pun, saja. Okay, contoh. Jadi bila kita kata benda-benda, kalau kita ambil 5 karakter tu tadi, kalau kita just pukul kata dia kluster politik, semua kita kena kecam. Jadi sebelum dikecam, jadi kita punya sikap adalah untuk menyembunyikan, bukan kita nak menyembunyikan, kita sebut clusters. Kita kenalkan dia sebagai cluster, supaya orang tahu kluster Sabah, kluster mana, kluster Asofah, kluster mana, macam contoh Asofah, mana kes Asofah tu datang, pelajar balik daripada negeri Selangor sebagai contoh. Kontak daripada mesti dari kepada keluarga dia. Boleh je kita namakan keluarga dia. Jadi automatically pula semua akan kecam pula. Satu keluarga tu kecam. Jabatan netizen lain macam bang. Malaysia ni punya jabatan netizen lain macam. Kita akan kecam dia. Jadi baik daripada akta perubatan ataupun tanggungjawab kita untuk protect dia. Macam once upon a time denggi. HIV kalau tahu bunuh diri terus orang. Malunya, semua orang tahu HIV disebarkan melalui sama ada hubungan seks rambang ataupun cucuk dadah. Walaupun dia dah bertaubat pakai jadi imam masjid pun, tak kala dia HIV, kita tak cerita mengenai kebaikan dia. Dulu. Sikap manusia dekat sini. Ini pasal tu bila kita daripada Kementerian Kesihatan, bukan kita lah as a whole,
Kita punya pendekatan dari segi staff ataupun pengamal perubatan, social background kami akan protect. Kita tak peduli masyarakat punya pandangan. Kita protect apa yang normal akan berlaku berinteraksi dengan dia. Pasal tidak, dia pasti akan di-judge begitu. Walaupun kita, abang tak begitu. Contoh abang, saya tak ada masalah. Tapi the rest, at one time, HIV punya jenazah tak ada orang nak mandikan. Sebagai contoh, punyanya jadi aib. Kan? Walaupun orang tu kita tahu dah bertaubat, dah baik, mungkin meninggal husnul khatimah, tapi bagi kita dia tetap hina, nampak tak? Manusia. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita daripada pengalaman perubatan, privasi pesakit memang kita jaga. Kita takkan expose. Kita akan namakan clusters, kita namakan orang ni CA situ, nak teka-teka lah, tak ada masalah. Tapi atas kita jaga bahagian tu. Ya je. Assalamualaikum doktor. Saya minta maaf dulu lah, nanti takut ada yang tak kena ataupun apa, saya silap cakap nanti dah. Saya pernah buat swab ni beberapa kali, alright, pergi ke GS Seremban. Saya buat 2-3 kali negatif lah. Dia kata doktor kata negatif. Tapi apabila saya panggil private punya doktor, buka bahasa. Apabila saya panggil private punya doktor datang rumah saya, bayar duit sendiri, result pada KL positif. So dia orang buat kerja macam mana sendiri doktor. Dan lagi satu, kenapa doktor-doktor Melayu ni, minta maaf cakap dia apabila nak buat kerja check kita yang jenis-jenis yang kotor-kotor ni, dia jijik, dia terasa jijik. Tapi doktor bangsa lain dia buat betul-betul doktor. Saya berpengalaman, saya lama masuk di ward, saya tengok benda ni semua sampai saya komplain dengan Miss Jasya, apa benda semua ni. Saya buat komplain. Dia orang buat cek betul terjadi. Okay. Kita punya doktor Melayu dia tak nak kerja jijik ni. Dia tak nak buat betul-betul. Tapi doktor asing dia buat. Kemudian apabila saya positif masuk ward, saya nak fikirkan apa alat yang kita pakai ni. Pada mana? Kenapa dia yang ini boleh kejap boleh detect, yang ini tak boleh detect. Okey. Minta maaf doktor. Okey. Wajib positif lah. Yes sir. Okey. Dia bila soalan Haji adalah ada hari yang positif kemudian negatif betul positif kan? Kenapa berlaku demikian? Okey, bila kita sebut mengenai testing, apa-apa test? Apa-apa test yang kita buat, dia always ada error. Itu pertama. Yang kedua, error dia segi apa? Macam mana kita ambil swab itu sendiri. Swab. Dan juga macam ada yang ambil, saya pun tengok teknik, ada yang ambil sikit, dia takut nak sakitkan orang. Dia ambil sikit je ke dalam. So swab teknik main peranan. Itu pertama. Kedua, apabila kita sebenarnya pada masa yang kita rasakan kita positif, kita tak ada pun benda tu. Pasal tu history very important. Sejarah perjalanan dan exposure sangat-sangat penting. Contoh, saya terjumpa Tuan Imam pada hari ni, katalah Imam positif hari ni. Saya jumpa hari ni, pada jumpa Imam. Saya pergi besok, saya pergi jumpa skrin. Imam positif lah, budak patut Imam positif. Saya terus pergi skrin. Belum. Yang satu dalam badan, dalam kita ada dalam bila kuman masuk dalam badan kita, dia ada incubation period. Dia ada masa yang perlu untuk dia duduk dalam badan, dia berkembang jadi sebanyak mungkin yang mana kita boleh detect. Kita bercakap mengenai 100 nanomicron size, bukan 1 cm tau. 0.001 punya size. Sangat-sangat halus. Yang mana pasal tu bila doktor tanya, you demam hari apa? Daripada kita boleh predict hari ke berapa exposure. Pasal badan darah tak pernah menipu. Tapi bila kita ambil swab dekat sini, kita boleh menipu pasal dia surface. Tapi juga dia pengaruhi kalau Haji yang bersihkan diri, ambil wuduk sentiasa bersih kan. So tak ada isu. So automatically low detection untuk kita dapat dekat situ. Bahkan semestinya kita terus positif, bila expose terus positif. Dan bila kita kata mengenai macam mana pula berlakunya, ada macam kita tahu, macam ada kes yang datang hari 5 negatif, kemudian hari 7 negatif, lepas tu hari ke-10 positif. Maksudnya something masih lagi not right dari segi exposure mula-mula. Sejarah yang mula-mula masa kita clucking, sama doktor yang mula-mula clucking.
Ini pasal selalu ni saya tekankan pada pelajar saya, kita mesti betul-betul detail kat mana mula-mula kontak. Dan pesakit mesti cerita betul-betul exposure dia. Kalau dia kata, saya balik Sabah bulan 1. Contoh bulan 1 hari bulan 10 sebagai contoh. Saya balik Sabah 1 bulan 10. Cek hari 10 hari bulan negatif je. Dia terlupa 14 hari bulan atau 9 hari bulan, dia ada jumpa lagi perwakilan Sabah sebagai contoh. Dia ambil yang 1 hari bulan. Dia tak cerita series perjumpaan tu yang menyebabkan dia ada exposure. So kita kena validkan sejarah ni. Bila kita nak bagi doktor, kita nak tahu clocking dia daripada first flow ni, kami kena tahu. Kadang-kadang pesakit jumpa kita, dia summary-kan semua. Alah, banyak nak cerita, summary-kan lah semua. Kena pula doktor-doktor yang baru-baru ni, dia bersangka baik betul. Doktor-doktor baru lah selalu dekat depan ni kan, frontliner ni doktor-doktor baru lah kan, orang muda, berjiwa semangat. Jom dia summary-kan semua, terus negatif sebagai contoh. Itu khilaf biasa manusia. Itu yang berlaku apabila boleh negatif, positif. Dari segi teknik testing sama. Kita ambil DNA, ambil RNA, kita ambil virus tu, kita check ada tak RNA dia. Maksudnya kalau tanah tu manusia tu, contoh kita di dalam tanah kita dah mati, ditanam jadi tanah, ada tulang tu kita ambil, keluarkan DNA, keluar muka Zakrul. Itu maksudnya kita boleh buktikan lagi itu Zakrul ada di sini. Cuma dalam segi yang kita buat RNA, kita ambil itu, kita ambil sel, keluar ada RNA, ada virus, confirm kalau ada. Of course dalam apa-apa yang disebabkan oleh tangan manusia, tak ada kesempurnaan, mesti ada error by 10%. Maksudnya kita panggil sensitivity dia, specificity dia, ataupun true predictive value dia. Maksudnya apa? Kalau kita test 100, 9 positif, 10 false negatif. Boleh negatif tapi false negatif. Itu mungkin berlaku. Itu memang kita kena ambil, tak ada kesempurnaan kecuali ciptaan Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua yang Haji cakap, Haji tanya mengenai sikap-sikap doktor di hospital government, nampak macam agak jijik kan benda kan. Okay, dia gini. Bila kita bercakap mengenai sektor kesihatan, sektor kesihatan, kita kena faham satu perkara. Sektor kesihatan, negara Malaysia dibina oleh 3 bangsa yang besar, Melayu, Cina, India. Dan majoriti masih lagi orang Melayu berada di hospital, baik sebagai pesakit, baik sebagai tenaga kerja. Jadi saya tak nafikan ada yang macam dia rasa jijik ataupun dia rasa kurang enak bila nak interaksi dengan kotoran badan ataupun bau. Itu memang fitrah yang ada. Macam nak kata normal tak normal, tapi mungkin bila berlaku pada Melayu, doktor-doktor Melayu nampak macam obvious sangat. Doktor Melayu ni dengan kereknya, dengan tak nak jaga makciknya, yang orang ni nampak lebih sopan. Pasal itu bila saya mengajar pelajar saya mengajar di USIM, pelajar saya kena hafal 6 juz Quran paling kurang. Pelajar USIM dia kena hafal 6 juz Quran. Dia belajar 6 tahun medical. Saya sentiasa cakap dengan pelajar saya, tak kala umat Islam yang pada Melayu ni pada umat Islam, tak kala umat Islam memegang Quran dalam hati, merawat pesakit tanpa ilmu yang dibawa, dia adalah lebih hina daripada siapa-siapa kat luar sana. Jadi itu pasal bila dia tak tunjukkan sikap dia sebagai seorang Muslim dari segi memegang pesakit, kurang interaksi, automatically buruk dia akan nyata dengan jelas. Pasal Allah Ta'ala akan tunjukkan begitu. Pasal dia ada orang Melayu, doktor, kalau Melayu mesti Islam lah. So bila dia tak ada adab, kita nampak tu obvious sangat lah sebenarnya. Jadi impact dia nampak besar. Tapi sebenarnya overall ramai je doktor-doktor Melayu kita yang lebih baik, lebih. Cumanya bila kita kena satu, kita nampak lahirlah kerana nilai statistik rosak susu belanga tu. Sebenarnya seorang dua je, baik Melayu, baik Cina, baik India, ada je sikap yang begitu. Pasal kenapa? Ada doktor-doktor yang tak minat jadi doktor, ramai pun tak minat jadi doktor. Ada yang so benda-benda begitu yang mempengaruhi yang jadi sikap interaksi terhadap pesakit jadi buruk. Jadi itu kesalahan personality, bukan kerjaya doktor tu Haji.
Lagi satu doktor, last doktor. Boleh Ini lain pada konvik doktor. Okey. Alright. Ini segi moral. Moral. Doktor faham tak kalau malam-malam macam ni, kalau doktor melawat di toilet hospital, Masya Allah, terlalu kotor doktor. Terlalu kotor. Di hospital? Yes sir. Pasal apa? Bangsa, saya tak mau cakap negeri mana, alright. Tapi macam mana kerajaan boleh benarkan orang luar ni masuk, alright. Yang amin pesakit lah, pesakit. Dia orang negara dia orang, saya rasa dia orang, dia buang berkata-kata. Ada yang parit, wahal ada tandas. Dia akan buang di parit. Di tandas pun dia buang. Bukan dalam tandas, tepi-tepi buang, dalam parit. Doktor pergi melawat malam-malam. Please doktor, ini confirm. Pergilah. Itu saya doktor. Terima kasih. Dari segi moral kebersihan lah sebenarnya. Pasal itulah, betul lah saya kata, bila saya cakap mengenai COVID dan kebersihan, sebenarnya mesej dia satu je, tak perlu benda complicated. Kebersihan je. Kalau kita kata COVID hantar mesej satu dia kebersihan. Nabi ajar daripada tutup mata sampai cuci berak. Kita umat Islam, actually ejen dakwah yang terbaik apabila kita memahami kebersihan dan juga memahami macam mana adab kita sebagai Muslim. Kita ni sebenarnya, kita sebut mengenai Maulidur Rasul. Sifat 4 Nabi, Sidiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Tabligh pada kita pun sangat-sangat lemah. Baik yang bercakap ni pun sama. Tak, tabligh kita ni, tak perlu kita kata, kita nak berjarak mailah kita ke masjid. Tidak. Contoh bila kita kata, macam kita kata masjidnya, hotelnya, airportnya. Airport dekat Jepun saya pergi. Semua orang tahulah, orang Jepun select je pun. Betul? Tapi sebersih-bersih toilet. Sampai boleh tidur. Tapi di Malaysia, saya cakap airport Malaysia sudahlah. Kelantan lah contohnya, cakap senang. Pakai contoh. Kan? Saya cakap Kelantan kenapa? Serambi Mekah. Masih lagi tak mencapai tahap itu. Jadi apa yang sebenarnya Allah Ta'ala bagi? COVID ni kebersihan. Dan kebersihan itu sebahagian pada iman. Dan itu adalah tanggungjawab kita semua sekali. Dia tidak boleh ada wujud satu moral kita kata, aku lebih baik pada orang lain. Aku lebih bersih pada orang lain. Tak kala satu umat tu tercemar, semuanya tercemar. Itu je Allah Ta'ala bagi mesej melalui COVID. Macam mana kita nak fikir sekalipun. Jadi itu je. Kalau kita tak nak balik kepada apa yang Allah tetapkan, jadi kita sampai bila-bila kita akan berubah. Selagi kita sikap yang sama, COVID tetap dia sama, selagi tu kita akan lost the battle lah. Macam tu, lost the battle. Sentiasa kita akan lost the battle. Pasal kita tetap karakter yang sama. Jadi saya mohon maaf, saya minta berhenti sudah. Saya lagi terlanjut kata, saya mohon maaf daripada diri saya sendiri, kelebihan daripada Allah Ta'ala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.